Didik TV KPM. Okey, seterusnya pada hari ini. Okey, jadi topik untuk kita pada hari ini iaitu membina sasiah unggul. Membina sasiah unggul. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada soalan karangan apa yang kita nak buat, kita nak cerita sikit tentang apa dia aktiviti yang dalam, apa dia perkara yang terkandung dalam membina sasiah unggul ini. Okey, jadi ada gambar ni. Ada gambar di hutan, kemudian ada aktiviti di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah jeram tu. Okey, siapa yang boleh bagi tahu? Siapakah boleh menjawab apakah aktiviti ini sebenarnya? Okey. Saya Okey, cikgu. Haris. Okey, Haris. Apa aktiviti ni? Saya pernah cuba cikgu semasa dia pergi ke camp dekat Tanjung Malim. Oh, pernah cuba. Oh, bagus Haris ni. Okey, apa nama dia ni? Aktiviti di atas ialah tiup redah jeram. Tiup redah jeram. Okey, dalam bahasa Melayunya tiup redah jeram. Sebab apa? Sebab dia pakai tiup kat situ, pelampung kat situ, redah jeram. Tapi dalam bahasa yang kita biasa dengar dia ialah tiup rafting. Tiup rafting. Okey. Jadi aktiviti ini terkandung dalam program aktiviti Kem Jati Diri yang kita akan buat karangan pada hari ini, iaitu faedah menyertai Kem Jati Diri. Jadi untuk yang segmen yang pertama ini kita akan fokus kepada 3.4.3 inilah. Okey, jadi fokus karangan hari ini kita akan buat perenggan isi mengenai faedah menyertai Kem Jati Diri. Apa dia faedah Kem Jati Diri ini? Apa dia aktiviti dalam Kem Jati Diri ini? Daripada aktiviti itu, apa faedah yang murid-murid dapat? Okey, baik. Kita pergi kepada faedah yang pertama. Faedah yang pertama ini, dia konsep untuk hari ini. Okay, konsep untuk hari ini, saya akan bagi gambar dan juga isi dan juga contoh. Tapi untuk yang contoh dan juga bahasa ini, mereka sendiri yang akan cari berdasarkan aktiviti ini. Okey, ada gambar kat sini. Okey, kemudian daripada sini baru saya akan bimbing mereka untuk membuat satu perenggan isi ini. Okey. Jadi baik, untuk gambar yang pertama, gambar ini boleh kita dapat dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 5. Okey. Jadi untuk gambar yang pertama ni, siapa boleh teka gambar apa ni rasanya? Gambar pertama tentang apa? Okey, Venus, apa gambar ni? Kalau tadi Haris suka aktiviti air, saya suka aktiviti di atas ni cikgu. Kamu suka aktiviti ni. Bagus. Ini mesti perkasa pada denganmu ni. Okey, gambar pertama ialah gambar berkawat cikgu. Gambar berkawat. Okey, bagus tu Venus. Gambar yang kedua tu apa dia Venus? Gambar kedua ialah masuk hutan beramai-ramai cikgu. Masuk hutan beramai-ramai. Kamu dah tadi Kamu dah tadi cuba buat jelawak dalam studio kita ni kan. Betul ke cikgu? Okey, kita tengok apa aktiviti. Aktiviti pertama betul lah tadi. Betul, berkawat. Berkawat ramai-ramai kan. Biasanya ada pelaton, ada squad kan. Kebiasaannya kalau kawat ni mesti ada 31 orang termasuk ketua. Jadi apa yang menarik dalam kawat ini iaitu ramai orang mendengar satu arahan sahaja. Apa faedah dia? Nanti mereka akan cuba cari apa faedah dia. Okey, yang sebenarnya ialah merentas hutan. Bukannya masuk hutan beramai-ramai Venus. Bukan masuk hutan beramai-ramai. Nama dia ialah merentas hutan. Jadi dalam merentas hutan ni ada juga faedah dia. Faedah dia sama dengan berkawat tu. Okey. Jadi untuk dua-dua aktiviti ni, siapa boleh teka apa faedah dia? Sebenarnya faedah ni mereka boleh cari dalam buku teks lah. Damia. Okey. Damia. Laju angkat tangan Damia. Apa faedahnya Damia? Saya tak berapa suka sangat kawat kaki ni sebab saya perempuan. Tak suka kawat. Tak suka. Yelah, betul lah, perempuan cikgu. Jaga kulit lah kata-katanya. Pandai lit orang kata. Okey Damia. Tapi saya tahu faedah dia. Okey, apa faedahnya? Okay. Faedah dia bila kita berkawat, kita akan menjadi orang yang berdisiplin kerana kita mendengar arahan ketua. Berdisiplin cikgu. Ya, berdisiplin sebab dengar arahan ketua. Betul tak? Apakah faedahnya? Betul faedahnya sebab dia
apabila kita sertai berkawat ni, seperti kata Damai tadi, kita akan dengar cakap ketua. Bila kita dengar cakap ketua, jadi kita akan lebih berdisiplin. Betul. Jadi kalau ketua kata bergerak ke kiri pusing, jadi dia akan ikut. Jadi disiplin. Disiplin itulah yang penting dalam membina Sasiah Unggul ini. Okey. Jadi sama juga dengan merentas hutan ni. Kalau kita tak berdisiplin, kita boleh sesat jalan. Betul cikgu, setuju. Okey, betul kan? Kalau kita tak berdisiplin, kita akan sesat dekat dalam hutan itu. Betul. Okey. Baik. Jadi untuk yang pertama ini, okey. Untuk yang faedah yang pertama disiplin ini, kita akan kaitkan dengan satu bahasa berbudaya yang sesuai. Untuk yang peringkat yang pertama ni saya akan bagi tahulah apa bahasa budaya yang sesuai ni. Okey, jadi bahasa berbudaya yang sesuai ini ialah rajin seperti semut. Tadi kan saya kata tadi kan macam adil seperti hakim. Jadi kita akan kaitkan apa sebenarnya kaitkan rajin seperti semut ni dalam perenggan ini. Okey. Jadi sebelum saya nak ajar cara untuk membina karangan ini, saya nak tanya dululah pengetahuan am ni murid-murid saya dalam Google Meet hari ini. Okey. Apakah maksud rajin seperti semut ni? Ada tak siapa yang tahu? Okey, Radin tahu. Apa dia maksud rajin seperti semut? Saya cikgu. Rajin seperti semut bermaksud sifat manusia yang rajin buat kerja disamakan dengan semut. Sifat manusia yang disamakan dengan rajin seperti semut. Kalau kita tengok semut tu dibawa makan tu rajin kan, terus bawa ke sarang dia kan. Jadi rajin seperti semut. Okey, baik. Jadi yang ni ialah asas pembinaan dalam perenggan isi tu. Ini asas dia yang perlu murid rangka sendiri. Kita dah tahu contoh dia, kita dah tahu apa isi dia, kita dah tahu apakah bahasa berbudaya yang kita akan masukkan. Jadi hari ini saya akan mengajar satu teknik perenggan isi yang agak mudah untuk murid-murid di rumah sana bersama murid-murid saya pada hari ini akan mencuba untuk perenggan isi. Buat perenggan isi biasanya murid susah nak buat. Jadi ada cara dia. Ada cara dia. Paling sangat-sangat mudah ni. Okey, cara yang pertama kalau boleh tengok di sini ialah kita ada 5 kita ada 5 perkataan kat sini, iaitu yang pertama ialah I. Yang pertama ialah I. I ini ialah isi. Ayat yang pertama tu kita masukkan isi. Kita masukkan isi. Yang kedua ialah apakah. Apakah? Maksudnya kalau isi tu tadi disiplin kan. Kita cuba tanya diri kita balik. Apakah yang dimaksudkan dengan disiplin tu? Apakah disiplin? Kita tanya diri sendiri. Kalau kita tak tanya, kita tak tahu apa jawapan dia. Okey. Jadi yang ketiga ialah mulakan ayat dengan hal ini demikian kerana. Okey. Cikgu, kenapa tiba-tiba ayat yang ketiga kena mulakan dengan hal ini demikian kerana? Cuba kamu buat dulu. Bila kamu dah buat isi, bila kamu dah buat apakah, jawab soalan apakah, secara automatik kamu akan dapat buat. Kamu tulis je, hal ini demikian kerana, kamu akan buat jawapan sendiri. Tak percaya, cuba buat di rumah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, masukkan contoh. Contoh kita dah tahu hari ini, iaitu contoh berkawat dan juga merentas hutan. Okey, kemudian kita masukkan budaya berbahasa ini, iaitu seperti tadilah, kiasan ke pepatah, semua masukkan dalam ayat yang terakhir ini. Okey, baik. Yang inilah kelima ayat yang saya akan ajar bimbing murid-murid kita pada hari ini satu persatu. Okey, kita tengok contoh. Yang ini asas tadi ya, ini asas tadi. Jadi bila asas tadi, yang ini ialah perenggan isi yang saya dah siapkan. Yang saya dah siapkan tujuannya adalah untuk mengajar murid-murid kita. Okey, baik. Langkah yang pertama tadi ialah I. Okey, I. I itu ialah isi. I. Satu ayat pertama, nampak? Faedah menyertai kem jati diri ialah dapat memupuk tahap disiplin dalam kalangan murid. Nampak disiplin? Tadi disiplin ini merupakan isi kita tadi. Okey, isi kita tadi. Kemudian yang kedua, okey? Yang kedua ialah apakah? Dia tanya, apakah disiplin? Apakah disiplin? Disiplin merupakan, dia jawab balik. Disiplin merupakan satu sifat kawalan diri dan patuh terhadap tata tertib. Okey, yang ketiga, hal ini dikatakan demikian. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan disiplin murid akan selalu menepati masa dan mematuhi peraturan di sekolah. Yang keempat, okey, sebagai contoh, tadi kan contoh kan. Sebagai contoh, aktiviti yang memupuk nilai disiplin melalui kenyataan diri ialah melalui aktiviti berkawat. Contoh tadi. Okey, kemudian
Yang terakhir ialah B, kita masukkan bahasa berbudaya kita tadi, iaitu apabila kita rajin seperti semut untuk menyertai aktiviti berkawat, sudah pasti kita akan terus menjadi murid yang berdisiplin. Selesai. Jadi perenggan yang menarik sebab kita masukkan kita masukkan tadi bahasa berbudaya dari raja seperti semut tadi. Dan lebih mudah cikgu Ya, lebih mudah. Okey, baik. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan buat perenggan isi ini bersama-sama dengan murid. Okey, untuk gambar yang untuk dua gambar ini, siapa yang boleh bagi saya apa contoh aktiviti gambar ni? Apa nama aktiviti gambar ni? Saya cikgu. Okey, Haris, apa dia Haris? Okey, gambar pertama ialah Flying Fox, manakala gambar kedua ialah aktiviti burung hantu. Okey, Flying Fox. Saya dah lama tak dengar perkataan Flying Fox. Ialah kita dah lama ber-PKP kan. Flying Fox kan. Flying Fox ialah dalam bahasa Inggeris. Ramai orang sebut. Bila sebut saja Flying Fox, saya tahu dah apa dia. Yang dalam gambar tu. Tapi sebenarnya dalam nama bahasa Melayunya ialah luncur keluang. Luncur keluang. Okey, tadi ialah berjalan malam aktiviti ini, berjalan malam. Okey, biasa orang panggil burung hantu, aktiviti burung hantu, night walk. Okey, baik, apakah faedahnya? Faedah dia ialah keyakinan. Okey, iaitu apabila kita sertai semua aktiviti ini, kita akan bertambah yakin. Okey, baik. Kemudian apakah bahasa berbudaya yang sesuai? Jadi kita akan lihat apakah bahasa berbudaya yang sesuai. Saya akan beritahu yang ini, iaitu kita ambil madah pujangga. Madah pujangga iaitu orang biasa yang melahirkan tindakan luar biasa menghasilkan prestasi luar biasa, iaitu daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Jadi benda ini yang kebiasaannya ramai murid yang tak dapat nak aplikasikan perkara ini. Okey, jadi sekarang ini kita perlu lengkapkan karangan ini, iaitu faedah menyertai kem jati diri ialah dapat meningkatkan tadi. Yang pertama I tadi, isi keyakinan diri. Yang kedua ialah A, apakah. Yang ketiga ialah H, iaitu hal ini demikian kerana. Kemudian kita ada C, contoh yang merah tadi kita boleh lihat merah tadi Kemudian kita ada B, iaitu kita masukkan tadi bahasa berbudaya kita tadi. Okey, baik. Sekarang ini kita nak uji. Sekarang ini kita nak uji murid-murid kita pada hari ini. Kita nak uji murid-murid kita pada hari ini, mereka boleh ke tak aplikasi apa yang saya ajar tadi dalam ini. Okey, baik. Baik, soalan dia yang ini. Faedah menyertai kem jati diri. Ada dua aktiviti ini. Okey, sekarang ini saya akan bagi masa 1 minit lebih sikit lah. 1 minit lebih sikit untuk mereka membuat satu perenggan isi yang lengkap dan mereka perlu baca ke dalam kelas ini. Jadi saya akan menilai PBD mereka itu. Okey, saya bagi masa 1 minit setengah, cukup Cukup tak? Cukup cukup. Cuba tulis laju-laju. Guna marker besar lah, senang. Okey, baik. Okey, jadi kita bagi masalah seminit. Betul, cikgu. Seminit kepada murid-murid kita pada hari ini. Rasanya Lokman bila dengar kem jati diri ini, ada tak pengalaman menjadi facing? Ada cikgu. Dulu saya pun pernahlah terlibat dengan kem jati diri ni kan. Jadi apa yang paling menariklah bagi saya bila saya duduk dalam kem jati diri tu ialah kita belajar tentang adab cikgu. Adab dengan cikgu kita. Bagus. Adab dengan rakan kita. Bagus. Adab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi itulah antara benda yang mengajar saya supaya sahsiah saya ni lebih unggul. Betul. Sebab bila kita masukkan jati diri itu, kebanyakan murid bila kata, alamak malasnya kita nak membina kemah kan. Nak betul, membina cikgu. kemah, betul tidur beralaskan rumput, Tak tidur selesa. beralaskan tanah, tak selesa kan. Betul. Mandi berimpit-impit kan. Jadi sebenarnya dalam kesukaran itu ada kemanisan dia. Ada kemanisan dia tu. Okey, cikgu. Okey, saya rasa dah sedia kot. Boleh tak semua tunjukkan karangan? Ada yang semua tengah kelang kabut dengan siap siapa betul. yang dah siap boleh tunjukkan di hadapan kamera. Tunjuk. Tunjuk di hadapan kamera. Cantik tulisannya cikgu. Okey, tunjuk lama sikit saya nak menilai seorang-seorang Okey. Okey, baik. Ke jauh sikit Haris. Saya tak nampak Haris punya. Okey, jauh sikit ke belakang sikit Haris. Okey, cantik. Okey, saya nampak. Okey. Okey, semua mereka dapat gambar yang sama. Tapi isi yang berlainan. Tapi isi bolehlah. Bolehlah sama. Okey, boleh tak saya nak dengar suara Damia? Damia untuk bacakan satu perenggan isi. Okey. Damia, boleh kamu baca Damia? Jawapan kamu? Baca Okey, boleh baca. Okay. Faedah menyertai kem jati diri ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam hutan. Meningkatkan Merupakan kemahiran. Okey, bagus.
merupakan kemahiran yang memerlukan ilmu tambahan. Ilmu tambahan. Okey, bagus ilmu tambahan. Yang ni merupakan ilmu tambahan dia. Bagus. Okey. Kemudian? Hal ini demikian Okey. hal ini demikian kerana kemahiran ini banyak digunakan ketika kecemasan. Ketiga, kecemasan. Okey, lagi? Sebagai contoh, kemahiran yang perlu dipelajari ialah menggunakan kompas dan memasak di hutan. Memasak di hutan. Itulah dia. Okey, cuma Damai ada tertinggal bahasa berbudaya dia tu. Ya. Okey. Baik, jadi rasanya saya dah semak tadi keempat-empat tadi, semuanya ada semuanya melengkapi PBD kita pada hari ini. Jadi sebenarnya saya nak bagi sedikit ganjaran kepada mereka. Wah, seronok Mereka semua PBD tepat ni, PBD tepat. Yeah. Jadi saya nak bagi kereta. Kereta cikgu kereta. Perempuan dapat kereta juga. Ya, kereta. Okey, kereta Okey. dia kereta kecil tu. Cikgu nak bagi kepada siapa cikgu? Semua sekali dapat kereta. Okey, Sebab saya lihat baik. tadi semua tadi dapat melengkapkan, membina pendengar isi dengan baik dan juga cemerlang. Dan juga mengaplikasikan semua yang saya ajar tadi tu. Yeah. Dengan menggunakan teknik IAHCB tu tadi. Didik TV KPM